Justru itu KPKM melalui kawasan pembangunan pertanian bersepadu AIDA Kota Belud dan Jabatan Pertanian Sabah akan mengambil langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang pertama, mengedarkan pam air bergerak kepada pesawah di kawasan terjejas. Yang kedua, melaksanakan kerja-kerja pembersihan parit tersier di sawah bagi memastikan air sampai ke petak sawah bagi kawasan yang mempunyai sumber air. Yang ketiga, mengedarkan minyak diesel kepada pesawah yang mempunyai pam-pam di bawah seliaan AIDA mengikut had yang telah dipersetujui bersama pihak AIDA dan pesawah. Yang keempat, membuat pemantauan dan memberi khidmat nasihat kepada pesawah supaya menangguhkan penanaman padi buat sementara waktu sehingga keadaan kembali pulih. Program penanaman padi luar musim di negeri Sabah beroperasi dari bulan Mac hingga Julai yang hanya melibatkan kawasan-kawasan padi kategori K1 dan penanaman padi hanya akan dilaksanakan mengikut keputusan mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelaras Pertanian Daerah. Yang kelima, mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelaras Pertanian Daerah setiap minggu, iaitu Jabatan Pertanian, Jabatan Pengairan, Pertubuhan Peladang, Koperasi Pembangunan Desa, Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu. Panjang sikit, itu ada sikit lebih seminit. Keenam, mewujudkan pusat operasi di Ibu Pejabat Pertanian yang berfungsi untuk mengambil tindakan segera terhadap maklumat dan data yang diterima. Yang ketujuh, mengarahkan semua pegawai teknikal Jabatan Pertanian di peringkat wilayah memantau status penanaman padi di kawasan terbabit pada setiap hari dan melaporkan sebarang perkembangan kepada pegawai pertanian. Langkah jangka panjang, satu, menyelaras jadual penanaman padi. Yang kedua, membina kolam takungan, ini jangka panjang, bagi memastikan ketersediaan air untuk tanaman padi semasa kemarau. Cadangan ini dicadangkan untuk kajian feasibility study for the integrated water resources and flood mitigation Kota Belud yang akan dilaksanakan oleh pihak JPS Malaysia. Hasil kajian ini akan digunakan sebagai rojokan dalam penyediaan kertas permohonan pembangunan sistem pengairan dalam rancangan Malaysia ke-13. Ketiga, mengenal pasti kawasan sumber air bawah tanah bagi tujuan pembinaan telaga tiup. Perbincangan dengan pihak Jabatan Mineral dan Geosains Sabah telah pun dibuat untuk mendapatkan maklumat berkaitan sak permukaan air bawah tanah untuk mengenal pasti kawasan yang berpotensi dibina. Keempat, menggalakkan penggunaan benih yang tahan kemarau. Kelima, melaksanakan pembenihan awan jika perlu dan jika ada tumpuk-tumpuk awan. Ini diusahakan dan telah kita laksanakan sebelum ini. Terima kasih.